السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعهم وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat, bagi berkat, bagi rahmat, kurniakan Lailatul Qadar pada tahun ini pada kita semua yang ada di sini, pada ibu bapa kita, para anak isteri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita dan muslimin muslimat sekalian. InsyaAllah kita sambung muka surat berapa? 2. Muka surat apa? 2. Jadi kita hari tu berhenti sekat wujud lah. Ini sambung kidam lah. Okay. Jadi bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu ni jadi orang yang bertakwa. Kalau kamu betul-betul berpuasa, confirm kamu jadi orang bertakwa. Itu salah satu. Puasa ni salah satu daripada jalan mujahadah menuju takwa kepada Allah SWT. Bukan dengan puasa saja kita dapat takwa, banyak cara lain. Tapi puasa yang Allah Ta'ala buat itu salah satu. Tu. Nah, banyak cara kita nak dapat takwa kepada Allah SWT. Mujahadah dengan amalan-amalan yang lain. Banyak lagi. Ramadan salah satu. Jangan kita kata Ramadan saja boleh jadi takwa, hal lain tak boleh. Tak. Tu Imam Jumaat pesan setiap hari Jumaat jadi orang takwa. Sebab tu takwa ni apa? Takwa ni takut. Takwa ni takut. Scary movie. Itu cerita takut. Ni nak cerita takut juga ni. Cerita takut Allah. Takut pada Allah ni dia kena baru takut. Kalau tak kena takut tak? Tuan-tuan kenal CEO apa ni, Mas? Mesti kenal dia. Kalau tak kenal, dia mari kita buat tak reti. Pasal kita tak kenal. Kita kenal rimau, baru kita takut. Betul tak? Kalau tak kenal rimau, ada orang tak kenal rimau. Kalau orang yang tak kenal rimau, pergi ambil rimau bagi kat dia. Dia kata kucing. Pum kena telan. Pasal tak kenal. Jadi rimau ni kita kenal. Kata rimau tu kita takut. Berani kita masuk dekat rimau? Tak berani lah. Pasal apa? Takut lah. Rimau kan garang. Orang yang jaga rimau pun kata rimau ni tak boleh percaya 100%. Tu orang yang jaga rimau, dia bagi makan rimau. Kan dia kata tak boleh percaya 100%. Tu takut. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ni
perlu kita kenal, baru kita takut. Ni kita belajar nak kenal Allah ni. Nak suruh faham situ lah. Kita belajar ni belajar nak kenal Allah. Allah mana? Allah yang bersifat wujud. Satu, Allah ni ada. Allah ni ada. Ilmu yakin, kita tahu bahwasanya Allah ni wujud, ada sungguh. Tu. Inilah jawapan kepada kaifal imanu billahi tafsila. Bagaimanakah cara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih terperinci? Bagaimana kita nak kenal Allah dengan cara lebih terperinci dari sudut ilmu yakin? Iaitu huwa, jawapan dia. Huwa anna na'taqida anna Allaha mausufun bil wujudi. Meyakini, yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang pertamanya kita sebut lepas, iaitu wujud, iaitu ada. Yakin dalam hati, bubuh dalam hati, i'tiqad dalam hati, pegang kemas dalam hati bahwasanya Allah Taala ni ada. Aplikasikan dalam kehidupan kita setiap masa, setiap ketika. Allah ni ada. Allah ada. Allah ada. Allah ada. Kena duk kata lagu tu, kena duk ingat gitu. Allahu mawjud. Inilah maksud kepada la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dia? Allahu mawjud. Kenapa lah hati? Allah ada. Itu asas sekali. Allah ada. Sebab tu ulama bubuh yang pertama sekali ada wujud. Kena i'tiqad ada tu. Bila yakin kemas ada, hal lain pun ada juga. Qidam, baqa', mukhalafah apa semua. Padahal sifat Allah ni tidak ada dahulu dan kemudian. Kita nak letak yang pertama sifat baqa' boleh, tak ada masalah. Yang pertama mukhalafatu ta'ala lil hawadih. Lepas tu qidam. Lepas tu wadaniyah, boleh, tak ada masalah. Sifat Allah ni tidak ada dahulu dan kemudian. Tetapi ulama sebut ni cara dia. Yang pertama ada. Nak sebut kita yakin ada, Allah Ta'ala ni ada semua. Bubuhlah hati. Itu lepas dah kita cerita. Yang keduanya wal qidam. Qidam artinya terdahulu. Dia bubuh sini. Terjemah di sini terdahulu. Dia buat dalam kurungan sedia ada. Tu. Apa maksud terdahulu? Apa maksud sedia ada? Apa maksud sedia yang kita duk faham dulu? Iaitulah qidam ini maksudnya tidak ada awal. Tidak ada awal permulaan. Itu maksud dia. Tulis itu. Tidak ada awal. No intro, no beginning. Tak ada permulaan. Tidak ada date of birth. Tarikh lahir tak ada. Tarikh hari jadi tak ada. Itu qidam. Sedia. Yang kita maksud sedia tu. Dulu saya mengaji, Ustaz Tok cerita sedia, qidam sedia. Apa sedia? Lama dah duk cari apa sedia ni. Duk sedia lagu mana ni? Oh, tak ada awal. Kerana apa? Setiap makhluk ada awal. Permulaan kejadian. Sebab makhluk ini dicipta. Sebab itu ada awal. Allah tidak dicipta. Sebab itu tidak ada awal. Tak ada permulaan. Tak ada mula. Kita ada mula. Mula kita dari sudut zahir. Ketika beranak kita tu, zahir dia. Ketika beranak kita, itu mula kita. Dari sudut rohaninya, mula kita tu ketika Allah Ta'ala buat di alam roh. Itu mula alam rohani. Mula alam rohani ketika di alam arwah, Allah Ta'ala buat roh. Pun masuk dalam perut ibu kita. Ibu kita pun beranak. Beranak itu awal pada zahirnya. Awal zahir dia panggil. Awal zahir, tika tu lah. Awal rohani, awal batin tu. Kita Allah Ta'ala buat di alam roh.
Jadi qidam ini yang kita kena faham di sini, Allah Ta'ala ni tak ada mula. Tak ada mula jadi. Tu kena faham. Itu dia punya point lah. Apa dia qidam? Allah Ta'ala tidak awal permulaan. Selain daripada Allah, selain daripada Allah tu ada mula jadi dah. Syurga, neraka, malaikat, jin, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, hak lain tu semuanya ada mula jadi. Wallahu khalaqakum. Allah Ta'ala yang mencipta. Allah is create. Allah yang buat. Selain daripada Allah, itu semua dicipta. Allah tidak dicipta. Sebab itulah dia bersifat qidam, tidak ada awal. Tak ada mula. Hal lain semua ada mula jadi. Syurga ada mula jadi. Neraka ada mula. Allah Ta'ala buat. Yang ada, yang sedia kala, yang qadim, yang qidam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud qidam. Itu maksud qidam. Boleh faham ni? Tu. Itu poin dia. Maknanya tidak ada awal, tak ada mula. Kita semua ada mula. Makhluk semua ada mula. Carilah apa benda pun ada mula dia. Ada mula jadi dia panggil. Date of birth lah. Kan? Kereta dia ada nombor chassis dia. Motor ada nombor dia. Bila kapal terbang ada. Kan? Semua ada tarikh dia. Tarikh mula. Allah tak ada mula jadi tak ada. Syurga ada mula jadi. Sebab dia dicipta, ada permulaan bagi dia. Maknanya asalnya tidak ada, baru ada. Asal tak ada, lepas tu Allah buat baru jadi ada. Itulah mulanya. Boleh faham? Boleh? Ni nak kenal Allah ni. Baru nak boleh takut. Kalau tak kenal tak takut punya. Ni baru bab ilmu yakin tuan-tuan. Bab ilmu yakin baru ni. Wujud qidam. Ada soalan bab qidam ni? Ya. Kalau dia terlintas. Kadang-kadang ada terlintas. Macam mana Allah terjadi ni? Kadang-kadang dia terlintas. Kita nak buat terlintas. Astaghfirullahalazim. Itu jawapannya. Sebab Allah tidak dicipta. Kalau mai itu setan lah tu kerja dia nak hujah lagu tu. Astaghfirullahalazim. Itu jawapannya. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang memanglah itu kerja setan dia cucuk. Sebab itu dah disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam bab cerita bab Allah ni, kita beriktikad sehingga setan ni dia akan hujah. Sampai Allah kita yakin Allah semua Allah Ta'ala buat belakang lah. Last sekali dia cucuk apa? Dia cucuk Allah siapa buat. Tu kan. Ada sebutlah hadis Allah siapa buat. Bila mai tu minta berlindung dengan Allah, Nabi suruh minta berlindung dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Minta berlindung dengan Allah. Auzubillah. Dah. Ni tepat iman kita ni. Iman kita duduk sini ya. Allah maujudun, Allah Ta'ala ada. Pun Allah Ta'ala tak ada, habis kufur tu, habis tak ada apa satu iman. Ni na'udzubillah. Habis puasa ke apa semua, tak ada jadi apa. Ni lah dikatakan iman. Asah dia panggil. Ni kena itu kau yakin semua. Sebab tu minta pada Allah. Jadi qidam, iaitu sedia. Sedia maksudnya tidak ada awal. Itu maksud bagi sedia. Yang ketiga, wal baqa'u. Dan juga baqa'. Baqa' ni apa? Kekal. Kekal ni apa? Kekal ni tidak ada akhir. Itu kekal. Tak ada akhir. Sebab apa tak ada akhir? Sebab Allah Ta'ala ni tak ada awal. Akhir tak ada. Kita ada awal, ada akhir kita. Kan? Tak ada beginning,
Maka tak ada lah endingnya. Itu Allah. No beginning, no ending. Tak ada akhir. Kekal selama-lamanya. Tidak ada pengakhiran. Tidak ada tidak ada kehancuran. Tidak ada binasa bagi Allah. Ini wajib kita etika. Kena etika apa boleh hati. Allah Ta'ala kekal, tidak ada akhir. Kena kata dalam hati lagi tu. Kena sebut dalam hati macam tu. Allah kekal. Ni. Kena sebut. Ini latihan tuan-tuan. Latihan. Ini latihan. Kena ingat tu. Allah tak ada akhir. Kena sebut juga. Jangan kita tak sebut. Kena sebutlah hati tu. Allah Ta'ala kekal. Kena sebut. Ingat dalam hati. Ini sebab ini akidah ni. Kena duk sebut sedia. Baru Allah Ta'ala buka mata hati. Baru boleh rasa baqa, iaitu kekal, tidak ada akhir. Peringkat mula kita ilmu ni kena sebut. Tu peringkat dah, peringkat kita. Sebut Allah Ta'ala kekal. Kita kalau bercakap pun kena sebut juga. Allah Ta'ala bagi rezeki kita kan. Cakap kena sebut lagu tu. Berlatih. Allah dia nak macam tu. Allah yang bagi sihat kita kan. Kena sebut. Jangan kita tak sebut. Kita kadang-kadang tak tersebut benda tu. Kita tak tersebut. Bila tak tersebut tu, tu. Dia jadi bawa kepada lupa tu. Sebab kita tak sebut. Dia kena sebut juga. Latihan. Tak sebut di mulut pun dalam hati kena kata. Kita makan ubat kan, makan apa? Makan ubat lah makan. Hati kata apa? Allah bagi lega ni. Ubat ni usaha aku. Kena sebut macam tu tuan-tuan. Jangan kita terlupa. Itu latihan dia. Dia kena sebut sedia. Lama-lama dia jadi automatik. Dia jadi automatik tak apa lah. Dia jadi dah orang apa? Dah biasa kan? Dah biasa. Tak apa. Bila dah biasa, dia kira nak sebut lah. Tak sebut di mulut pun hati dia akan teringat punya. Hati dia akan sebut. Jadi kena sebut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebut berzikir pada Allah SWT ni, tenang hati. Tak kira lah sebut dari segi mulut, dari segi perbuatan kita untuk kebaikan. Itu maknanya kita zikir juga lah. Sebut di hati zikir juga. Banyak zikir ni. Yang kita sebut tu salah satu daripada bentuk zikir. Kena sebut. Zikrullah. Itu baqa. Ini kekal. Tidak ada akhir. Tidak ada expired. Tidak ada expired date. Tak ada. Kita semua ada expired ni. Kita semua expired. Mati kita. Tulis siap dah ni expired pula kat dahi. Kan? Bila nak expired kita ni? Duk tunggu queue lah. Kita ni duk tunggu queue ni, tak kira umur. Tok Iman Shah Alam, Ustaz Mustafa Siddiq, umur 40. 40 hati lah. Apa nama? Tak kira siapa. Datuk Saripah ini. Mati. Semua kita ni nak pergi mati lah kan. Duk tunggu queue lah. Tu cerita dah. Bila kena aku. Tu ya. Dak hidup atas dunia ni dak tunggu queue. Macam kita pergi apa? Beratur pejabat pos kan. Pejabat tu pos ke. Tak kira lah mana ke klinik ke apa yang perlu kepada kita tu ambil nombor queue, bank ke apa. Kita ambil nombor queue. Kita lah ni dak ambil nombor queue, duduk tunggu waktu Pung sampai masa. Malaikat Israel kata, mari. Jom kita pergi alam barzah. Alam barzah tu baru kehidupan sebenar. Baru hidup yang sebenar. Habis kita ni, mati kita ni, akhir kita di atas dunia ni, pun masuk hak tu, baru hidup sebenar. Masuk alam barzah. Masuk alam barzah.
Tahun ni ada kan orang mati apa tengah sembahyang kan? Tahun ni ada juga kan? Ada tak? Pasal 2-3 hari lepas apa ada kan? Ha? Tadarus. Tengah tadarus. Tengah tadarus. Kita nak mati lagu tu Nak mati tengah tadarus, tengah apa nama sembahyang dalam masjid bulan Ramadan. Kita nak mati lagu tu mati molek. Minta kepada Allah. Husnul khatimah. Itu tanda-tanda dia. Baik, ada soalan bab baqa' ni kekal. Tanya. Bab baqa' ni bab kekal. Syurga kekal tak? Tanya. Dah tuan-tuan tak mau tanya, saya tanya. Syurga kekal juga. Neraka kekal? Kekal tak? Ni dia. Kena tanya syurga kekal tak? Syurga kekal. Allah kekal. Sama. Ni nak suruh beza. Sebab tu kita belajar ni nak suruh beza, nak suruh kenal ni. Bila kita boleh kenal, baru orang panggil makrifat. Makrifat ni boleh membeza. How to make it different. Itu makrifat. Nak buat perbezaan. Baik, sifat kekal Allah, kekal selama-lamanya tu, kekal yang hakiki. Adapun syurga, neraka ni, dia kekal tak hakiki, dia asalnya tak ada. Dia kekal tu dengan sebab Allah yang bagi kekal. Itu beza dia. Neraka asalnya tak ada. Baru ada. Maka bila benda tu baru ada, dia dicipta. Bila dia kekal di situ, kekal dengan sebab Allah yang bagi kekal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khalidina fiha abada. Kekal dalamnya selama-lamanya. Kekal di situ, kekal dengan sebab Allah yang bagi kekal. Bukan kekal dengan sendiri macam Allah. Allah ni kekal yang mutlak, yang hakiki. Tidak datang daripada tak ada. Allah Ta'ala ni ada sejak kala, kekal selama-lamanya. Selain daripada Allah tu, kalau dia kekal, itu Allah yang bagi kekal. Dan kekal dia tu kekal yang asalnya daripada tidak ada. Baru ada. Itu syurga, neraka. Ada 10 perkara yang Allah Ta'ala bagi kekal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Setiap perkara ni binasa habis. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kekal. Maka syurga, neraka dak ada. Kan? Kekal tu, kekal itu dengan sebab Allah Ta'ala bagi kekal. Itu syurga, neraka. Ada lagi 2 baru. Semua ada 10. Yang Allah Ta'ala bagi kekal. Syurga, neraka. Yang ketiga, roh kita. Roh kita kekal, Allah Ta'ala bagi kekal. Roh kita atas dunia ni pun masuk alam barzakh tu, roh kita juga. Allah Ta'ala ambil roh. 3. Yang keempat, jasad para anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul kekal. Kekal. Allah Ta'ala bagi kekal, Allah Ta'ala jaga. Itu jasad para nabi. Bakit pada mahsyar tu, jasad nabi itu juga Allah Ta'ala jaga. Tak makan dia ulat. Ulat tak makan. Kalau pergi korek ada, boleh tengok. Kita tak boleh, berdosa. Jasad para nabi, para rasul, jasad para anbiya. Ini para syuhada. Sebab tu mati orang syahid ni pakai dengan baju-baju berdarah tu habis. Kanan. Sebab dia tidak rosak. Itu syahid di Palestin. Itu yang kelima, jasad para syuhada. Yang keenam, arash. Arash yang kita sebut dulu. Kursi, qalam. Arash, kursi, qalam.
Ada sebut dalam ni pun ada, tapi akan datang. Kita sebut awal nak bagi faham. Lepas tu Arash, kursi, qalam. Yang ke-9 tulang ajbuz zambi dipanggil. Tulang ajbuz zambi ni adalah satu tulang yang ada dalam manusia di belakang ni, tulang belakang ni. Dia macam biji sawi ya. Dia macam biji sawi. Bila kita mati dia tak hancur tu. Dia akan dibangkitkan nanti di akhirat Rasul. Bangkit situ macam biji benih. Ada dipanggil tulang ajbuz zambi dipanggil. Itu yang 9. Yang 10 tak ingat. Tak ingat 10. Apa ni? Syurga, neraka, arash, kursi, qalam, jasad para anbiya, jasad para syuhada, tulang ajbuz zambi, roh. Lagi satu tak ingat. Kalau ada siapa tak ingat, tolong ingat. Kalau siapa ingat, insya-Allah next class. Boleh? Tu. Ada 10 semua. 10. Satu kita ingat apa dia? Terlupa. Okey. Itu kekal, baqa. Yang kekal hanya zat Allah. Selain daripada tu semua hancur binasa, melainkan perkara-perkara yang Allah Taala bagi kekal. Ketika hari kiamat semua hancur binasa habis. Kecuali 10 perkara yang kita 10 perkara yang saya sebut tadi. Kecuali satu yang belum sebut. Apa dia? Terlupa sungguh. Itu baqa. Lagi ada soalan bang ni, tanya lagi. Bab baqa ni kekal. Kan. Kita ambil sikit pelan nak suruh faham. Wujud apa dia, kidam apa dia, kenapa? Nak suruh beza. Nak suruh kenal Allah, baru kita dapat takut insya-Allah. Baqa. Kemudian wal mukhalafati lil hawadis. Mukhalafati lil hawadis. Berbeza dengan makhluk. Berbeza dengan makhluk. Apa berbeza dengan makhluk? Bubuh dalam hati point. Allah tak serupa dengan makhluk. Itu berbeza dengan makhluk. Allah tak serupa dengan makhluk. Bila sebut makhluk selain daripada Allah, tak sama. Allah tak sama. Dalam sebarang bentuk apa jua pun tak sama dengan Allah. Dari sudut sifat-sifat makhluk tak sama dengan Allah. Apa saja yang sama, yang boleh menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah, maka itu dikira sifat kekurangan. Boleh membawa kepada kekurangan. Kepada Allah ni tidak tidak bersifat dengan kesempurnaan. Membawa kepada kekurangan. Jadi kita kena i'tiqad dalam hati tu. Allah tak sama, tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak berposisi. Itu masuk dalam tak serupa dengan makhluk. Okey, makhluk ada posisi kan. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Itu dipanggil posisi. Allah tak ada gitu. Allah tak ada gitu. Ini sifat mukhalafah. Cukup besar sifat mukhalafah ni. Allah Ta'ala tak sama. Allah Ta'ala tak duduk tak duduk atas, tak duduk bawah. Tak duduk sana, tak duduk sini. Tak duduk atas langit. Kalau Allah Ta'ala duduk atas langit. Ni ramai orang kata Allah Ta'ala duduk atas langit. Kan? Terutamanya ketika Isra' Mi'raj. Allah Nabi nak jumpa di langit kan? Bukan langit tu. Bukan langit tu. Langit rohani tu.
Kalau langit tu Allah Ta'ala duduk atas langit ya. Lepas tu betul tak? Tak betul dia kita belajar sifat mukhalafah. Allah Ta'ala tak bersalahan dengan, tak sama dengan makhluk. Makhluk ni dia ada sifat atas, bertempat dia panggil, take place. Dia ambil tempat, ambil lapang. Itu makhluk, sifat makhluk. Maka sifat makhluk tak sama dengan Allah. Tak sama. Jangan kata Allah Ta'ala duduk situ, duduk sini. Kan? Tak boleh. Duduk atas langit. Ni tambah bulan-bulan puasa ni. Ni malam Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala turun. Tu dia kacau. Etikok salah dah nak turun nak dapat Lailatul Qadar macam mana? Etikok tak betul. Yang turun apa? Yang turun tu malaikat. Tanazzalul malaikah. Itu Lailatul Qadar. Warruh, dan juga roh-roh. Roh siapa? Roh orang soleh. Roh Nabi. Roh yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Kata setengahnya roh tu Jibril. Kata setengah. Kata setengah roh para Nabi. Para Nabi. Tu yang ada orang jumpa dengan Nabi Khidir lah apa tu. Dalam malam Lailatul Qadar. Orang jumpa dengan Nabi Khidir. Alim ulama. Depa lah jumpa. Jumpa dengan para Nabi. Roh para Nabi. Malam Lailatul Qadar ni. Tanazzalul malaikah warruh fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah SWT, min kulli amr, daripada segala urusan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Roh apa ni, para malaikat ni turun, dia cari rumah orang beriman yang duk buat amal ibadah, tolong doa kita, sama-sama doa kita, sama-sama buat ibadah. Tu. Itu malaikat turun. Cuma kita yang tak perasan, tak sedar. Itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kita kena buat tu 10 malam, jangan kira. Oh, malam ni 28. Relax Oh, malam ni 23. Ganji kita baca Quran. Tu berkira awak amal ibadah. Allah Ta'ala tak suka macam tu. Berkira. Jangan berkira 28, 29, 27, 25, 24. Buat ni 19 buat, 20 buat. Jangan berkira. Buat amal ibadah. Ni kesilapan kita. Kita berkira dengan Allah. Tu Allah berkira dengan kita. Ramadan buat, tak Ramadan tak buat. Tak boleh gitu. Sama aja Lailatul Qadar tu jangan. Jangan 28 kira tak mau buat. 29 pun nak buat. Jangan direct buat. Buat ni bukan nanti buat banyak. Ni sekadar mampu kita lah, asalkan buat 2 rakaat setiap malam, confirm. Sekurang-kurangnya 2 rakaat cukup dah. Bangun sembahyang 2 rakaat. Kalau lebih molek lagi lah. Maknanya paling kurang 2 rakaat. Kita bangun sembahyang doa, minta doa kepada Allah. Tu kita tak berkira. Ikhlas hati kita. Buat. Khairul amal in qilla. Sebaik-baik amalan itu sedikit tapi berterusan. Konsisten. Buat direct, buat sentiasa buat. Jadi itu Lailatul Qadar. Kadang-kadang kita dapat, sebenarnya kita dapat Lailatul Qadar, tapi Allah Ta'ala tak buka kat kita. Allah Ta'ala tak buka, takut kita action. Takut kita action. Kalau kita buat 10 malam tu, kita dapat, confirm kita dapat. Cumanya kita tahu dengan tak tahu. Dapat confirm dapat. Faham tak? Jangan kita kata tak dapat. Hakikat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, sebenarnya kita dapat kalau kita buat 10 malam akhir tu. Cuma kita sedar dengan tak sedar, itu saja. Allah Ta'ala cerita kat kita, dengan Allah Ta'ala tak cerita.
Dia lebih baik Allah Ta'ala tak cerita. Allah Ta'ala tak cerita, kita dapat. Baru kita tak isen dengan orang. Aku tak ada kot itu kedah. Tapi pada hakikat yang kita ada. Sebab Allah Ta'ala janji kan. Satu malam. Kadang-kadang Allah tak bagi kita rahsia. Kita pun jadi biasa. Kan? Biasa. Macam biasa. Cuba orang dapat kan? Oh, alhamdulillah aku jadi nak action sikit lah. Nak action sikit lah. Dia rasa dia amalan dia gitu. Baik Allah Ta'ala rahsia, baru tak action. Tengok-tengok akhirat esok oh, rupa-rupanya ada lah itu kedai ke dapat. Akhirat esok baru tahu tuan-tuan. Kitab jenis pahala, jenis ganjaran ni akhirat baru nyata semua. Atas dunia ni biar tak tahu tak apa itu kedai, asalkan kita buat 10 malam tu. Tu. Kadang-kadang rezeki orang lah kadang-kadang bagi tahu. Bagi tahu tu dengan makna nak suruh kita ni lebih lagi. Dia tengok rohani orang. Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala bagi. Habis masa dah. Habis masa 45. Iaitu kekal. Ini berbeza dengan makhluk mukhalafah. Nanti kita sambung sikit lagi wal mukhalafatu. Wal mukhalafah. Kita sambung sikit lagi. Sebelum tu ada kalau ada soalan ni. Kan berhenti pukul apa? Pukul 2 45 kan? Boleh berhenti dah. Ustaz pun tak ada ayat ni, baik mulut lah. Melawak tuan-tuan. Kita ni puasa, makan minum tu biasa tuan-tuan. Hakikat sebenar puasa ni nak tahan nafsu. Nafsu nak perhatian banyak puasa. Ni makan minum ni biasa Orang India pun puasa makan minum. Hakikat sebenar hak lain lagi puasa. Roh nak suruh jaga banyak benda. Hak ni pun kena buat jugalah. Jangan kata kena buat tahan makan minum tu. Tu apa ni puasa makan minum ni peringkat apa nama orang awam. Makan minum peringkat naik lagi tu yang Imam Ghazali sebut tu. Puasa sepanjang tahun puasa daripada dunia. Daripada cari perkara hak bersifat dunia yang tak bagi manfaat tu dah. Dia cari untuk akhirat tu dah. Bukan tak cari dunia, kena faham elok tu. Tak cari lebih sampai tertinggal akhirat. Cari dunia sampai tinggal akhirat. Tu tak boleh. Tak tinggal akhirat tak apa. Yang tu yang puasa sebenar. Puasa telinga, puasa mata, puasa apa semua. Banyak lagi lah kita kena buat nak dapat takwa ni. Bukan kecil banyak benda kena buat. Puasa macam-macam puasa. Kita dah faham puasa makan minum. Banyak lagi nak kena puasa. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi manfaat, bagi berkat, bagi taufik hidayah kepada kita semua. Allah Ta'ala kurniakan itu qadar untuk kita semua, para ibu bapa kita, para anak isteri kita, para ahli keluarga kita, jiran tetangga kita dan muslimin muslimat sekalian insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'd tafarruqan ma'suma. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيل الله والمظلومين والمستضعفين في كل مكان وكل زمن وخصوصا في فلسطين.
اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم بالسلام وآخر دعواهم الحمد لله. تقبل الله.